Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. 各位亲爱的弟兄姐妹们，大家早安！ Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. 我非常高兴能够在你们当中跟你们一起再见面，来一同思想神的话。 Saya tidak tahu apakah ada dari antara Bapak Ibu yang mengalami seperti yang saya alami semalam ketika saya persiapan khotbah tiba-tiba kursi saya bergoyang sendiri. 你们不晓得当中有没有好像我那样，晚上的时候我预备讲章的时候，我的所坐的椅子在那里震动。 Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah tidur di waktu itu ya. 我不知道你们那个时候已经睡了吗？ Namun kita bersyukur tidak ada kejadian yang parah, hanya gempa bumi kecil ya, tanda petik begitu ya. Ya. Kecil tanda petik begitu ya, maksudnya tidak terlalu berbahaya begitu ya. 我感谢主，我们这一次的地震虽然不是那样的强烈，发生很多的灾害，就是说有发生了这个地震。 Hari ini kita boleh datang berbakti kepada Tuhan. 我们今天早晨能够来到神的面前来敬拜。 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan adalah rangkaian dari pelajaran kita tentang pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. 我们这一回呢，连续要讲到主耶稣在山上的登山，我们叫做登山宝训。 Secara khusus 2 bulan ini kita berbicara tentang ucapan bahagia. 特别在这个2个月里面呢，我们会思想到主耶稣所说的有福8个福。 Ada 8 kata berbahagia yang Tuhan Yesus ajarkan. 在那里我们看见读到主耶稣所讲的8个福。 Kita sudah belajar miskin di hadapan Allah. 我们已经学到虚心的人有福了， Kemudian orang yang berduka cita. 爱动的人有福了， Kemudian orang yang lemah lembut. 温柔的人有福了。 Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar yang keempat. Oleh karena itu saya mengajak kita boleh bersama-sama membaca dari Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. 所以我们今天要思想到主耶稣所讲的第4个福，就是在马太福音第5章那里所记录的。我们一起来念这一段经文。 Mari kita lihat bagian ini. 我们来看这一节经文。 Ya, kita baca. Saya baca bahasa Indonesia, kemudian Pak Alvin akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. 我先用英文来读这一节经文，然后用中文来念一次。 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 圣经告诉我们说，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。 Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 这就是神所给我们的话，让我们一同思想，也把神的话存在我们的心中，并且行在我们的生活上，有福了。 Bagi Bapak Ibu yang hadir di kebaktian KU3 ini, pastinya tulisan berikut ini bagi sebagian besar kita bisa membacanya. 你们在这个第3堂里面的弟兄姐妹们，你们看到了这句话，当然你们大家都知道它里面的意思。 Yang lebih mudah saya kasih pinginnya biar bisa baca juga gitu 对 ya. 年轻人来说，我给你们一个拼音怎么读？ Ya, jadi 吃饱了吗？ 吃饱了吗？ Gak tahu intonasinya benar ya. 我讲的是不是音准很准啊？很准确。 吃饱了吗？ 很好，吃饱了吗？ Nah, apakah sudah makan belum begitu ya? 问问你们是否你们已经吃了没有？ Tadi waktu saya ada di belakang di konsistori bersama Pak Alvin dan juga Ibu Laura ya, bilang iya ya, orang Tionghoa itu orang Chinese kalau ketemu pertanyaannya kayak begini. Ya, sudah makan belum? 我刚才在祷告室那边，2个人跟英兰姐妹在那里谈谈。是啊，我们中国人见到人的时候总是问一下，你吃了饱了吗？ Saya bilang nanti saya ceritakan waktu khotbah gitu. 我等一下在讲道的时候要讲这件事情。 Konon katanya ya, bahwa kenapa orang Tionghoa itu kalau ketemu terus bertanya, sudah makan belum? 那么你们知道不知道为什么我们中国人见面的时候就问这句话，你吃饱了吗？ Katanya dahulu
di Tiongkok itu sering terjadi peperangan dan juga bencana alam. 以前听说在国内常常在那里有发生战争，并且有饥荒。 Dan oleh karena peperangan dan bencana alam itu terjadi juga bencana yang disebut dengan bencana kelaparan. 所以呢，因为有战争、有天灾，所以就造成人人在那里遭受了饥荒。 Orang sulit untuk mencari makan. 很多人就很难的找到东西来吃。 Oleh karena itu demi melanjutkan kehidupan mereka, orang-orang Tionghoa pada waktu itu mereka harus pergi meninggalkan negeri mereka. 所以，因为他们要维持他们的生命，为了维持他们的生活，所以很多我们中国人就跑到移民到其他各国地方。 Ya. Dan mungkin larinya sampai jauh, katanya orang Tionghoa itu di mana matahari terbit di situ ada orang Tionghoa. 据说我们跑到很远的地方，甚至有太阳出来的时候，就有那个中国人在那里。 Di antara orang-orang Tionghoa itu mungkin ada juga bapak ibu, mungkin sudah enggak ya. Ini kita rata-rata generasi kedua atau generasi ketiga begitu ya. Nenek moyang kita sampai ke Indonesia dan kita ada di tempat ini. 可能我们的祖先就是这样，他以前就是来到这个印尼，你们已经第二代、第三代，可能没有不去记得。 Dan bagi orang-orang Tionghoa perantauan ya, nenek moyang kita yang sampai di negeri perantauan itu ketika sesama melihat orang Tionghoa mereka ingat kondisi di negeri mereka. 所以当他们移民成为移民的时候，他们就记得国家他们国内里面的情况。 Bahwa di sana mereka kelaparan. 在那里他们饥饿。 Ya, ketika di sini mereka mulai berusaha, mungkin sudah mulai ada sedikit kecukupan gitu ya. 他们在这里工作可以拿到足够的生活费。 Jadi kalau ketemu cepat lemah gitu ya. 所以问的时候呢，你吃饱了吗？ Sudah makan belum ya? 你吃饱了吗？ Sudah kenyang belum? 你已经饱了吗？ Kalau belum kenyang, ayo makan di rumah saya gitu ya. 如果是你还没有饱的话，你可以来到我家里跟我一起吃。 Ya, bicara soal lapar, haus, itu adalah kebutuhan kita manusia. 讲到饥饿呢，是我们每一个人生命里面所需要的。 Sepengetahuan yang saya baca, nanti mungkin Dr. Alvin bisa konfirmasikan ya. Katanya orang itu bisa tidak makan tapi minum saja itu bertahan sekitar 2 atau 3 bulan. 据说呢，我调查结果呢，知道我们人呢，虽然没有吃东西，但是喝水可以维持他的生命到2、3个月。 Tetapi kalau orang sudah nggak makan, nggak minum, hanya bertahan seminggu kurang lebih katanya ya. 如果是一个人没有吃也没有喝，所以呢，他的生命只能够维持大概berapa hari？一个礼拜。 Betul ya Pak Alvin ya? 对不对？我想这是对的，正确。对对。 Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa makan dan tidak bisa hidup tanpa minum. 这意思告诉我们说，我们人活着呢，不能没有吃也没有喝。 Kita memerlukannya. 我们需要它。 Dan itulah sebabnya nenek moyang kita itu meninggalkan tanah leluhur kita untuk pergi ke negeri-negeri supaya mereka bisa makan dan minum. 因此，我们的祖先他跑到其他的地方去生活，直到他们可以有吃有喝。 2 minggu yang lalu, penginjil Yogi menjelaskan kepada kita latar belakang daripada pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit ini. 在2个礼拜以前呢，我听到 Yogi 传道在这里讲到主耶稣登山宝训的教训。 Pada waktu itu bangsa Yahudi, kurang lebih seperti orang Tionghoa, juga sedang mengalami kondisi yang kurang baik. 那个时候，犹太人跟我们中国人一样，他们的生活有困难。 Mereka ada di dalam penjajahan Romawi. 他们在罗马的统治之下。 Jadi dalam kondisi yang demikian, kadang mereka mengalami kekurangan. 因此，他们在罗马的统治下，他们有很多的缺乏。 Dan kemungkinan juga mereka mengalami kelaparan. 可能他们也是有饥饿。 Karena itu ketika mereka melihat figur Tuhan Yesus, mereka merasa inilah jawaban dari pergumulan mereka. 所以当这一帮人看到主耶稣的时候，就看到可能他们生活的问题就可以得到解决。 Namun harapan mereka adalah Tuhan Yesus membebaskan mereka itu secara fisik. 他们的盼望就是主耶稣释放他们在肉体方面得到释放。
Namun Tuhan berkata bahwa aku datang. Tuhan menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk memberikan pembebasan secara fisik. 主耶稣很明明的告诉他们说：“我来到这个世界上，不是要释放你们肉体的。” Dalam segala pengajarannya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memberikan kebebasan secara spiritual. 那么我们看见主耶稣所有的教训里面讲到，他来这个世界上有释放我们这个属灵方面的捆绑。 Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak berkata berbahagialah mereka yang kelaparan karena kurang makan. 所以主耶稣在这里告诉我们说，你们饥饿的人不是说到他们肉体方面的饥饿。 Tetapi yang Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang lapar akan kebenaran. 所以主耶稣在这里意思告诉我们说，你们饥饿是属灵方面的饥饿，才是有福的人。 Jadi kelaparan dan kehausan di sini bukan sesuatu yang sifatnya fisik. 所以在这里给我们看见，饥饿方面不是讲到我们肉体的需要， Tetapi sesuatu yang sifatnya rohani. 乃是讲到我们属灵方面的需要。 Dan untuk memahami apa maksud daripada Tuhan Yesus ini, mari kita lihat beberapa kata yang Tuhan Yesus gunakan di dalam ayat 6 dari Matius pasal 5 tadi. 我们要了解主耶稣在这方面的信息，就要看到几处方面的话在那里，叫我们可以明白清楚主耶稣基督的意思。 Kata yang pertama yang ingin kita pelajari itu adalah kata berbahagialah. 头一个字这里告诉我们说。 那有福的人啊， Nah, futele ya, berbahagialah. 蒙福的人。 Nah, di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya kata berbahagialah itu adalah dikatakan istilahnya adalah makarios. 在希腊文原文的意思，它的字是这个 makarios， 就是讲到这个有福。 Apa makarios itu? 什么叫做 makarios？ 它的意思是什么呢？ Makarios memiliki dua aspek. 有两方面的 makarios， 这个两方面的意思。 Yang pertama itu adalah rasa senang atau happy dalam bahasa Inggrisnya. 第一方面就是英文告诉我们说，好像觉得很快乐。 Ya, apa namanya? Ini kebahagiaan begitu ya. 这是很喜乐的事。 Makanya bahasa Indonesia dituliskan berbahagialah. 所以印尼文说，喜乐的人。 Nah, dalam aspek ini kita melihat makarios atau berbahagialah itu sebagai sesuatu yang subjektif dan ini menggambarkan perasaan kita. 那么在这方面呢，就告诉我们说，这个 makarios 的意思是主观方面，就是叫我们感觉到有这样的感受，就是喜乐的感觉。 Karena ini adalah perasaan, jadi sifatnya sangat subjektif. 这是讲到喜乐自己。 心里面的感受的喜乐，所以很主观。 Sementara itu di aspek yang lain, makarios juga dapat berarti itu diberkati atau blessed. 在另外一个意思 ，makarios 它的意思就是说蒙福的意思，就是客观方面的意思。 Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya blessed. Ya. 在英文里面就是 bless， 就是蒙福。 Mandarin juga 有福的了呀。 中文里是称为有福的，翻译成有福。 Artinya ada berkat. 就是说有福分、有福气。 Dalam aspek ini menunjukkan sebuah fakta, ya, makanya sifatnya itu sangat objektif, sangatnya objektif. 所以这是讲到客观里面有一种的事实，告诉我们它里面是有福的。 Jadi memang tidak bisa dipisah. Makarios ini mengandung arti baik arti happy, sukacita, senang, dan juga diberkati. 所以呢 ，makarios 这个字有两方面的意思，一种是讲到喜乐，另一方面就是说被祝福、蒙福的意思。 Sifatnya itu gabungan antara sukacita dan juga diberkati. 所以有两方面集合在一起的意思，就是说蒙福。 Ada orang yang happy, sukacita, tapi dia tidak mendapatkan berkat. 有的人他觉得很快乐呢，但是没有福分，没有福气。 Contohnya apa? 我举一个例子。 Contohnya orang yang kecanduan narkoba misalnya. 所以有人呢中了这个毒品。 Dia waktu memakai narkoba itu mungkin dia merasakan kesenangan yang luar biasa. 他在服毒品的时候呢，他会感觉到很快乐。
Di balik sukacita yang dia rasakan, sesungguhnya badan dia sedang merusak tubuhnya sendiri. 在这方面呢，实在来说，他是在毁坏他的健康。 Dia mengalami sukacita tetapi dia tidak mendapatkan berkat. 他有这个喜乐的感觉，但是他没有一个好处对他来说。 Dan di sisi lain ada orang yang diberkati tetapi dia tidak bisa merasakan sukacita. 另外一方面说，有人蒙福了以后得到了祝福，但是他没有感觉到有这个喜乐在他心中。 Contohnya lebih enak ini di Jakarta ya, encek-encek di Glodok gitu ya. 他的例子就是说，好像那一些老人家在 Glodok 那个地方做生意。 Kalau di Bandung di Pasar Baru mungkin ya. 万隆就是新巴萨了那个地方。 Yang buka toko itu setahun 368 hari. 一年368天开店。 Saya sengaja ya saya lebihkan ya, maksudnya kalau bisa buka lebih akan dilebihkan. 如果能够再多几天呢，那就更好是吗？ Liburnya itu hanya waktu Lebaran saja. 他放假的时候在印尼的假期的 Itu 罢了， gara-gara dia nggak punya pegawai, pegawainya libur 因 ya. 为工人都回去了，他没有工人帮助他，所以关店。 Kalau dihitung-hitung uangnya lumayan ya. 讲来讲去，他很多钱啊。 Tapi kesukaannya pakai baju singlet doang. 但是他所穿的就是他的褂子，那个什么 singlet Apa? kaos Kaos lah ya. Ngerti loh ya, kalau ngerti kok ya. 不知道怎么样翻译。Paisin ya. 背心，对不起啊。 Baju dalam begitu ya. 就是里面所穿的那个背心。 Makannya bubur dingin gitu ya. Manasin aja nggak mau. 他不要吃饭，但是吃那个冷的粥罢了。 Ya, telur asin dipotong jadi 4 begitu ya. 咸蛋裂开分成4份。 Kelihatannya ketawa-ketawa pernah ngalamin mungkin ya. 你们在哪里笑？可能你们都有这个经验，是不是？ Saya waktu kecil pernah ngalamin 1 telur dibagi ber-5 ber-7 begitu ya. 我在小时候呢，那个1粒鸡蛋分5份啊，或者分7份来吃。 Memang karena kondisi keluarga ya. Tapi orang ini sebenarnya uangnya banyak, tapi dia nggak bisa nikmati. 可能我那个时候是因为家庭的关系呢，不是有钱的家庭，但是这一般人呢，他们是有钱的，但是不能享受。 Dia diberkati, tetapi dia tidak sukacita. 他得了福气，但是没有喜乐在心中。 Makarios itu adalah gabungan daripada keduanya. 那么 makarios 这个字就是2方面集合在一起的意思。 Yaitu perasaan bahagia yang dilandasi dengan fakta bahwa kita diberkati oleh Allah. 那么我们喜乐是因为我们蒙了福气。 Gambarannya itu seperti sepasang suami istri ya yang baru dikaruniai anak. 就好像一对的夫妇，他们刚刚得了一个孩子。 Dan mereka melihat sebuah makhluk yang kecil begitu ya, yang imut-imut begitu ya. 他们看到了他们自己生下来的小小的婴孩的时候， Begitu sukacitanya. 他们心里面是多么的快乐。 Anak saya yang paling gede sudah umur 12. 我最大的孩子已经12岁了。 Semalam istri saya kirim foto waktu anak saya umur 6 bulan. 我太太把这孩子6个月的时候呢，所照的照片给我看。 Dia bilang lucu ya. 他说很可爱啊。 Ya dulu imut-imut, sekarang amit-amit. 以前是那么的可爱，现在呢可能有一些的问题。 Itulah makarios Bapak Ibu. 这就是 makarios 的意思。 Sukacita karena kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. 我们能够喜乐快乐，乃是因为神祝福了我们。 Sukacita itu tidak selalu sesuatu yang sifatnya materi, tetapi kita tahu itu adalah berkat daripada Tuhan dan oleh karena itu kita berbahagia. 因为这个喜乐呢，不是单单属于这个物质方面。 乃是因为神赐福祝福我们，我们才能够心中有这样的喜乐。 Dan setelah kata bahagia, kita mau melihat apa makna dari lapar dan haus. 那么我们再看下去，讲到了有福，那么我们现在要讲到饥饿跟干渴。
Lapar dan haus itu ada beberapa makna. 饥饿跟干渴有几方面的意思。 Yang pertama adalah adanya hasrat yang begitu kuat. 那么第一方面就是说，讲到我们心里面有那样的强烈的欲望， Ini bukan sekedar keinginan atas memenuhi kebutuhan, tetapi satu dorongan yang begitu luar biasa. 这不是单单讲到我们有一些的要求，但是有一种强烈的欲望推动了我们。 Biasanya sebelum pelayanan firman di KU3 ini kita menyanyikan seperti rusa rindu sungaimu, ya. 所以，好像我们第三崇拜会常常在讲到以前唱这一首诗，如鹿切慕细水那样。 Saya pikir tadi mau nyanyi itu, hari ini beda. Gitu ya. 今天我们没有唱那一首诗。 Ini adalah tulisan lagu yang digubah dari Mazmur 42. 这是讲到诗篇里面第42篇里面的话， Yang menceritakan seekor rusa yang ingin minum begitu ya, maka dia pun pergi ke aliran sungai. 所以描写到一只鹿，它在那里干渴的时候，它想到河边去喝水。 Bukan sekedar karena dia pengen minum, tetapi benar-benar dia membutuhkan minuman itu. 不是因为他要喝水，乃是他真正需要去喝水。 Karena itu dia punya dorongan untuk pergi ke sungai. 那么这个需要就推动他跑到河边去。 Itulah lapar dan haus. 这就是饥饿跟干渴的意思。 Dan kemudian bagian yang kedua daripada lapar dan haus maknanya adalah adanya persandaran atau penyerahan yang total. 那么第二方面，饥渴的意思就是说，我们有一种依靠、投靠的心。 Sebagaimana kita hidup ini memerlukan makan dan minum ya Bapak Ibu 就好 sekalian. 像我们今天活着就是需要有吃有喝，是吗？ Kita perlu hampir tiap hari kita perlu makan. 每天我们都要吃，都要喝。 Ya, kita nggak bisa seperti beruang yang makan banyak-banyak terus tidur sepanjang musim dingin gitu ya. 我们不能够像那个熊的猫那样，它吃得很饱很饱，那么在冬天的时候就要睡觉不吃东西了。 Kalau nggak makan kita bisa sakit mah ya. 如果说我们不吃东西的，我们就会胃病，是吧？ Belakangan ini asam lambung saya sering naik gara-gara saya sering telat makan, Bapak Ibu. 我常常在最近的时候，因为吃的饥饿的话，没有去吃东西，所以造成我里面的胃酸出来。 Artinya kita membutuhkan makanan itu supaya kita bisa hidup. 意思告诉我们说，我们要活着就是要吃。 Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak sekedar membutuhkan makanan, tetapi lebih daripada itu kita membutuhkan Tuhan. 那么主耶稣就教导我们说，我们不只需要我们要吃，但是我们更需要更需要主。 Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, kita bisa bayangkan betapa laparnya dan hausnya orang yang berpuasa. 当主耶稣44周天在旷野的时候，在那禁食的时候，我们都晓得主耶稣那个时候是那么的饥饿，是吗？ Dan ketika iblis datang menggoda berkata, bukankah kamu bisa menyuruh batu itu menjadi roti? 魔鬼就来到主耶稣的面前说：“你不是说神的儿子，你能够叫这个石头变为面包来吃吗？” Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukankah ada firman yang mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman-Nya. 主耶稣就回答那个魔鬼说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。” Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kita tidak perlu makanan dan minuman, 主耶稣不是告诉我们说不需要吃，不要需要喝， tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan selain kita butuh makanan dan minuman, ingatlah kita membutuhkan Allah pencipta kita. 主耶稣就提醒我们说，我们也需要这位神来帮助我们。 Allah yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. 他是借着他的话跟我们显明他自己。 Dan oleh sebab itu kita mau bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Allah. 因为这样的以后，我们要时刻依靠他，投靠他。 Makna berikutnya haus dan lapar adalah adanya kesinambungan yang tidak 那 putus-putusnya. 么在这一方面，我们看见饥渴的意思就是说有连续不断在那里的进行。
Seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu makannya harus rutin ya Bapak Ibu. 就好像我们人呢，必须继续不断的吃，是吗？ Ada belakangan ini ada orang yang punya kebiasaan namanya intermittent fasting. 现在有医学方面有一种的禁食，一段时间的禁食的方法。 Memang dia makannya itu nggak sebanyak kita yang biasanya rata-rata sehari 3 kali. 他吃的方法不像我们每天3餐吃3餐， Bisa jadi dia cuma 2 kali sehari. 可能他一天就吃2餐， Atau waktunya itu per jam begitu, 12 jam dia baru makan. 或者是他时间是每12个小时才吃一次。 Tapi intinya bahwa dia tidak bisa berhenti untuk tidak makan. 但是里面的意思也告诉我们说，他不能够停止不吃。 Ada waktu yang dia perlukan kemudian untuk berkelanjutan makan dan makan lagi. 他就是说他的时间要继续不断在那里吃。 Ini bermakna kepada kita bahwa kita memerlukan Tuhan setiap saat. 就告诉我们说，我们需要神，这位神时刻需要他。 Bukannya saat ini kita bilang Tuhan aku perlu Engkau, aku sedang bergumul, aku sedang mengalami kesulitan. 不是说在我们困难的时候，我们有难处的时候，我们说对神说我需要你。 Waktu kita happy, waktu kita dunia seolah-olah di dalam keadaan tenang, sebentar ya Tuhan kamu istirahat dulu deh, gitu ya. 我们不是对神说我在平平安安无事的时候你休息吧。 Dalam waktu susah kita memerlukan Tuhan karena kita tahu Dialah sumber kekuatan kita. 在艰难的时候，我们需要神，因为知道他是赐给我们能力的这位神。 Di dalam keadaan yang tenang, di dalam keadaan yang sukacita kita memerlukan Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kedamaian dan ketenangan bagi 在 kita. 平安无事快乐的时候，我们也感谢神，因为他赐给我们里面的平安跟喜乐。 Jadi lapar dan haus, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya adalah sebuah hasrat yang kuat untuk selalu bergantung kepada Allah. 那么这里就告诉我们说，饥渴的意思就是说有一种的强烈的欲望，让我们有这个知道有这个需要，每一时每刻需要我们这一位神。 Orang yang lapar dan haus dia akan bergantung kepada Allah. 一个饥渴的人，他要时刻要依靠这位神。 Kata berikutnya yang akan kita pelajari adalah kata kebenaran. 在以下，我们再想想看，研究一下里面讲到的真理。 Di dalam bahasa aslinya kata kebenaran ini ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. 在原文里面，这个真理也有2方面的意思。 Kata kebenaran yang pertama itu adalah dikaiosune. 这个第一个方面的意思，你该有苏美的原文，它有另外有它的意思。 Di dalam bahasa Inggris dia dikaiosune ini diterjemahkan sebagai righteousness. 那么在英文里面所翻译的"你该有苏美"这个字是义的意思，正义的意思。 Righteousness ini bukan sekedar kebenaran yang diketahui, tetapi kebenaran yang dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu artinya dia dikaiosune. 那么这个"你该有苏美"它的意思，我们不是单单知道是义，但是我们是在我们的生活上实行出来的那个义。 Dan kata kebenaran yang satunya lagi itu adalah aletheia. 那么另外一个真理的意思说aletheia。 Aletheia itu dalam bahasa Inggrisnya adalah truth. 那么aletheia英文也是说真理， 真理ya, 真理 dalam Mandarin. 真理真理。 Ya. Jadi kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran yang diketahui, ada di dalam batas pengetahuan. 那么这是讲到我们在我们知识方面已经认识到清楚这个方面的真理的意思。 Kita mengetahui kebenaran itu dan itu disebut dengan aletheia. 那么我们知道这个真理，我们就是叫做 aletheia 这个 Dan 字。 yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa kata kebenaran yang digunakan di dalam ayat ini adalah dikaiosune. 那么在这里圣经里面讲到的真理方面是义，就是dikaiosune这个字。 Artinya bukan sekedar pengetahuan tentang kebenaran, tetapi kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. 那么不是单单讲到我们已经知道这个义，但是在我们生活上实行出来的那个义。 Jadi inilah pengajaran Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus
tidak hanya ingin kita mengetahui apa yang benar, tetapi kita melakukan apa yang benar. 这就告诉我们说，主耶稣的意思就是说，要我们不单要知道这个真理，并且要在生活上把这个真理行出来。 Di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 20, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 所以马太福音第5章24节那个时候那个地方，主耶稣清楚的说：“我告诉你们，你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，就断不能进天国。” Jadi hidup keagamaan itu maknanya adalah kesalehan. 我们活在这个宗教里面的意思就是说，我们过一个分别为圣的生活。 Dan kesalehan ini kata yang digunakan adalah dikaiosune. 那么这个为圣的意思就是 dikaiosune 这个字。 Yang bahasa Inggrisnya tadi kita tahu adalah righteousness. 那么英文就是说真义的意思，义的意思。 Tuhan Yesus mengatakan jika kamu tidak memiliki kesalehan, righteousness gitu ya, kebenaran yang dilakukan seperti orang Farisi. 主耶稣说，若是你们的义不胜过法利赛人跟文士的义的话， kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. 你们断不能进神的国。 Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? 这个意思告诉我们什么呢？ Kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita mendapatkan surga oleh karena apa? 我们进到神的国里边，我们得到什么呢？ Oleh karena apa? 是因为什么呢？ Apakah karena perbuatan? 是不是因为我们的行为？ Bukan. 不是， Kita 不是。 masuk mendapatkan keselamatan oleh karena apa? Oleh karena iman. 我们得救进天国，不是因为靠我们的行为呢，是因为我们的相信。 Jadi makna daripada ayat 20 ini sesungguhnya iman bukan sekedar pengetahuan kita saja, tetapi lebih daripada itu iman harus nyata di dalam 所以 kehidupan 这 kita. 第20节很清楚告诉我们说，我们的信心不是单单我们头脑的知识，但是要在生活上施行出来的信心。 Iman itu nyata di dalam perbuatan yang kita lakukan. 在我们的生活上，有这样的信心发生出来。 Kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan bukan karena kita ingin mendapatkan surga. 我们做好事，做许多好的事，不是因为我们要得到天国， Tetapi sebaliknya karena kita sudah mendapatkan surga, kita mengekspresikan, menyatakan kebenaran itu. 那么反过来说，我们今天有好事、好的行为，乃是因为我们已经有这样的信心在主里面。 Oleh karena itulah penulis surat Yakobus menegaskan kepada kita, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatannya adalah mati. 所以写雅各书的哪里告诉我们说，我们身体没有灵魂是死的，照样我们的信心没有行为，这个信心也是死的。 Jadi ketika orang mengatakan saya beriman kepada Kristus, tetapi kenyataannya, perbuatannya tidak menunjukkan itu semua, artinya imannya perlu dipertanyakan. 然后所以有一个人说我对死主有信心，但是他的行为却没有这样的信心的表现的话，那么可能他的信心是死的信心。 Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya iman Kristen adalah iman yang berdasarkan kepada kebenaran truth dan memimpin kepada kehidupan yang benar righteousness. 所以呢，这个信心的表现，我们说我们有这个信心，就是在主里面的那个义，并且能够在这个信心里面产生一个好行为出来。 Iman kita membuat kita memahami akan kebenaran itu, dan kemudian kebenaran itu kita wujudkan di dalam perbuatan kita. 信心就是叫我们可以认识到这一方面的真理、真义，并且叫我们能够有能力来实行这个真理出来。 Lalu berikutnya, apa maknanya ketika kita menggabungkan antara haus dan lapar di dalam kebenaran? 那么我们今天怎么能够用这个方法来解释我们饥饿跟干渴跟这个真理方面有什么关系？ Ya, maaf ini PowerPoint-nya agak terbalik-balik ya, tapi nggak apa-apa. Ini yang ingin saya jelaskan, Bapak. 在这里我要告诉你们一件事，解释给 Yang 你 pertama 们。 makna daripada atau arti dari lapar dan
haus akan kebenaran adalah kita menyadari bahwa kebobrokan kita, ketidakbenaran kita di hadapan Allah. 我们今天对神的真理就发生有这个饥渴跟干渴的意思，就是说我们承认我们自己是何等的不义在神面前。 Kita menyadari sebaik-baiknya yang kita lakukan itu tidak bisa memenuhi standar Allah. 我们无论做任何的好事，也不能够符合神对我们的要求。 Yesaya mengatakan kesalehan kita itu seperti kain kotor. 那么以赛亚先知说，我们所行的义，所做的好事，就好像破烂的衣服那样。 Jadi kita memerlukan kebenaran yang sejati. 我们要知道这个真正的真理。 Siapakah kebenaran yang sejati itu? 那么在这个真理里面，我们有怎么是行事 Dialah 为人？ Kristus Yesus. 在主耶稣基督里， Ya Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa. 他造成了肉身，成为人的样式，他是没有罪的。 Dan oleh karena ketidakberdosaannya dia dapat membenarkan kita. 因为他是无罪的，他也叫我们可以在神面前称义。 Kita sadar kita memerlukan Tuhan agar hidup kita bisa benar di hadapannya. 我们承认，我们都需要主耶稣基督，让我们可以有一个真正的义在我们里面。 Dan hal yang kedua juga Iya, menunjukkan bahwa kita rindu bahwa kebenaran Allah itu boleh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. 那么在这里也告诉我们说，我们有一个渴慕的心，让这个真理能够醒在我们的生活上。 Maknanya kita sadar bahwa kebaikan kita itu tidak bisa memenuhi akan standar Allah. 我们知道，我们承认，我们所行的一切好事都不能够成就神所要求的。 Tapi ini bukan berarti kita mengatakan ya sudah karena saya nggak bisa melakukan standar Allah, saya nggak usah melakukan kebenaran. 啊，你这个不能说我现在做了事不能够合乎神的标准了，这我就不去做了。 Tetapi justru karena kita tahu kita tidak mampu, kita mengatakan kepada Allah, Allah tolonglah kami untuk kami bisa melakukan kebenaran. 就是因为我们自己认为我们自己的亏欠不能够成就神的旨意的话，我们就要要求神，向神祷告，求神帮助。 Inilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. 这就是饥渴慕义的人的表现。 Ia tahu untuk boleh melakukan kebenaran itu. 他知道要行这个真理， Dia tahu dia tidak mampu melakukannya. 他也知道他是不能够去行。 Dan oleh karena dia tidak mampu, dia datang kepada Tuhan memohon kekuatan dan kemampuan. 所以呢，因为他知道他自己没有能力去做，所以他来到神面前，依靠神，求神帮助。 Dan orang-orang yang demikianlah di sini dikatakan oleh Tuhan, karena itu mereka akan dipuaskan. 因为这样的缘故，这种的人在主耶稣基督应许告诉我们说，这种人在神面前就要得到宝珠。 Kata dipuaskan di situ adalah dari kata kotases, pelan-pelan ya, kotases tesontai, gitu ya. 这个宝珠的意思就是说，它的希腊文是 kotaste sontai。 Ya. Kata kostantes sontai ini berasal dari kata dasar kotasos, ya. 那么它的字根是从那个 kotasos 这个字来的。 Ya, kotasos ini dapat kita jumpai di dalam Matius pasal 14 ayat 20 dan Matius 5 ayat 37. 我们可以这个字可以从马太福音第14章24节到跟15章27节那里的话，很清楚知道。 Ya, di mana ayat ini menjelaskan kejadian setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dan 4.000 orang. 这件事情发生是主耶稣已经行神迹喂饱5000个人跟4000个人以 Dengan 后， roti yang terbatas, dengan ikan yang terbatas, Tuhan memberi makan buat ribuan orang. 那么主耶稣用这个有限的面包跟鱼呢，来喂饱这么几千个人。 Dan di bagian akhir kisah itu disebutkan mereka makan sampai kenyang, ya, bahkan ada sisa. 那么故事就告诉我们说，到最后他们吃得饱饱的，就是饱足，并且有剩下的。 Inilah kepuasan makan kenyang bahkan berlebih-lebih. 那么这是告诉我们说，不但吃饱了，
而且有余。 Karena itu boleh kita simpulkan bahwa dipuaskan di sini bukan hanya tidak lagi merasa lapar, tetapi benar-benar kenyang. 那么在这里就告诉我们说，他的意思是说，我们不是说得到了吃饱了，同时真正的成为饱足，已经饱足了。 Anak saya yang sulung tadi yang saya bilang sekarang mulai amit-amit ini ya, kan mulai dewasa, mulai remaja Bapak Ibu. 我的最大的儿子已经进入到少年的时期。 Nah, salah satu amit-amitnya itu tahu kan anak remaja itu mulai makannya banyak. 我说要小心小心啊，就是说，因为他开始要吃的很多， Dikit-dikit minta makan, dikit-dikit minta makan. 不久不久就要讨吃 Perasaan 的东西。 baru dikasih makan, minta makan lagi. 刚刚给他吃，但是还要再吃。 Satu waktu ya, ketika saya atau istri saya menyiapkan makanan kepada anak saya, tiba-tiba anak saya bilang, saya sudah kenyang. 有一次我在预备的食物给孩子要吃的时候，跟太太预备的时候呢，他告诉我说我已经饱了。 Tapi setelah dia ngomong itu nggak berapa lama, dia tanya ke saya, Pak, Ma, ada biskuit nggak? 但是他讲了不久的后，他就问我说有没有饼干啊？爸爸妈妈有没有饼干？ Ada snack nggak? 有没有零食啊？ Saya bilang, katanya tadi kenyang, sekarang kok cari makanan? 我说你刚才不是说已经饱了吗？现在也找东西吃。 Rupanya dia bukannya lapar, bukannya kenyang tadi itu ya. Dia itu gak suka dengan makanan. 可能他不是说因为不饿啊，但是他就是说不喜欢我给他的东西吃。 Ya, jadi daripada ya repot-repot dia bilang kenyang. 就是他在那里好像比如说我已经饱了，不饱了。 Tetapi di kesempatan yang lain ketika saya menyediakan makanan yang dia suka, wah dia makan dengan lahap. 在其他的方面呢，时间呢，我煮的他很想吃，很要吃的，很爱吃的，他吃的很多。 Kita sebagai ayah dan ibu senang sekali ya kalau melihat anak kita itu makannya lahap ya. 我们做父母的看见孩子们在那哇，他吃了，我们心里面就很快乐。 Nah, ketika ada makanan sisa sedikit gitu ya, kemudian saya ingin makan, saya tanya dulu, kamu masih mau makan nggak? 但有这个剩下来东西的时候，我就问孩子说：“你还要再吃吗？” Oh enggak, itu buat papa, saya sudah kenyang. 他说：“那是给爸爸妈妈吃了，那我已经饱了。” Nah, yang ini kenyang beneran. 这就是真正的饱。 Kurang lebih itulah yang Alkitab katakan. 这就是圣经所讲的。 Kenyang itu tidak hanya dipuaskan itu, maksud saya, dipuaskan itu tidak sekedar kita tidak lagi merasa lapar, tetapi benar-benar kita kenyang, bahkan lebih daripada kenyang. 那么满足的意思说，不是单单我们已经吃饱了，但是是真正的饱足，同时有剩下了，有余。 Tidak hanya kebutuhan kita yang dipenuhi, tetapi kita merasakan ada satu kelimpahan. 那么我们今天所需要的不是得到满足，而且在其他方面呢，也能够得蒙神的祝福。 Saya akan menceritakan tentang tokoh ini. 我要讲到一个人， Ini adalah Martin Luther. 这是马丁鲁特， Martin Luther adalah bapak reformasi. 这是改革的一位勇士，马丁鲁特。 menempelkan sejumlah dalil begitu ya, sejumlah hal di depan sebuah gereja menunjukkan kesalahan daripada gereja Katolik. 他曾经有一次在教堂的门口贴上了他里面的分布，说到天主教的败坏跟错误。 Dan sejak itulah dikenal sebagai Hari Reformasi. 那么从那一天开始，就成为改革的时期。 Martin Luther itu dilahirkan dari keluarga petani. 那么他是生在一个耕田的农夫的家庭。 Namun kemudian ayahnya mencoba usaha yang lain, yaitu pertambangan, dan kelihatannya usahanya cukup berhasil. 那么以后他的父亲呢改了一个行业，就是做开矿的，所以呢比较更好的日子生活。 Tidak ingin anaknya mengalami nasib yang sama, dia berharap bahwa Martin Luther akan menjadi seorang pengacara, satu jabatan atau pekerjaan yang mentereng atau istimewa zaman. 那么他的父亲就盼望这个孩子以后长大成为一个律师呢，有一个名望，成为一个有名望的人。 Sejak kecil Martin Luther
disekolahkan. 那么从小马丁路德就被送到学校去念书。 Jangan bayangkan seperti anak sekarang yang setiap anak harus sekolah. Zaman itu hanya orang yang punya uang saja yang bisa sekolah. 那个时候我们不像现在，没有所有的孩子都要上学念书。那个时候只有有钱的人才可以念书，有机会念书。 Martin Luther belajar banyak hal sampai akhirnya umur 17 tahun dia masuk ke universitas supaya dia bisa menjadi seorang pengacara. 那么那个时候呢，马丁路德学了很多的东西在学校。 到了17岁的时候，就进大学念书。 Namun suatu waktu ketika dia berkuliah begitu ya, satu hari ketika dia dalam perjalanan dia hampir tersambar oleh petir. 那么有一天呢，他在学校读大学的时候，在路上差一点被这个雷击倒了。 Dan akibat peristiwa itu dia mulai berpikir apa yang akan terjadi setelah orang meninggal. 他就那个时候就回想到。 若是我那一天被我这个雷电击倒的话，死了以后要怎么样呢？ Dia dipenuhi dengan rasa ketakutan bahwa akan ada penghakiman yang abadi, bahwa kita akan mendapatkan hukuman. 那么他会那个时候就想到，我死了以后就这样的要受到严重的审判。 Untuk melepaskan dari perasaan yang gak enak ini, akhirnya dia memutuskan dia mau menjadi seorang biarawan. 那么那个时候呢，他要能够觉得从他心里面的那个惧怕出来的时候，他就成为一个修道师。 Dia berpikir kalau dia jadi biarawan, dia bisa sungguh-sungguh terbebas daripada rasa bersalah dan rasa berdosa. 他想到他做了修道士以后，他就会不会有感觉到这种心里面死了以后的惧怕。 Namun sebagai biarawan pun dia tetap merasakan hal yang sama. 在修道士期间呢，他仍旧想到他自己是那样的有罪 Kemudian 恶。 melalui guru-gurunya, melalui yang dia pelajari, dia melakukan ritual-ritual, dia berdoa, berpuasa, bahkan menyiksa diri. 那么这个时候呢，他那个时候就他的老师的教导，跟他所念里面的书。 并且他用了很多的仪式，甚至于他要在那里克服了自己。 Namun rasa bersalah itu tidak pernah lepas dari dirinya. 但是他里面所感觉到那个罪呢，不能离开他。 Sebagai seorang biarawan, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar akan firman Tuhan. 他因为成为修道师，他有机会来研究神的话。 Jangan dibayangkan pada zaman itu setiap orang bisa baca Alkitab, Bapak Ibu, hanya para imam ya, artinya para biarawan, para pastor yang bisa baca Alkitab. 你们要知道，那个时候不是每一个人可以读圣经的，是有那些修道师才可以有机会来读圣经。 Jadi ketika dia mendalami akan Alkitab, mendalami firman Tuhan, 他研究神的话以后， dia mendapatkan satu tulisan di dalam Roma 1 ayat 17. 他就看到罗马书第1章17节里面的话。 Dalam bagian ini dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. 所以罗马书第1章17节在那里圣经的话告诉我们说，因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信，如经上所记，义人必因信得生。 Membaca bagian ini, Martin Luther pun tersadar. 他那个时候读了这节圣经，他就已经想到他自己怎么样的解释。 Dia menyadari bahwa usahanya secara pribadi untuk benar-benar mendapatkan pembebasan itu sia-sia. 他知道他靠着自己的能力能够得到释放，罪恶的释放是不可能的。 Dia hanya perlu beriman kepada Yesus Kristus sehingga dia dapat dibenarkan. 只有凭着对主耶稣的信心，才能够被称为义。 Dan mengetahui kebenaran ini, dia sungguh-sungguh terbebas dari segala rasa bersalah yang dia miliki. 从那个时候开始，他就从神的话里面知道
他的罪已经完全得到释放。 Martin Luther adalah gambaran orang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Dia mencari-cari dan akhirnya dia menemukannya di dalam firman Tuhan. 那么马丁路德就是好像一个饥渴慕义的人，他在神里面、神的话里面找到了一切答案。 Dan ketika dia menemukan kebenaran itu, dia pun dibebaskan dan dia pun merasa puas. 他找到了个真理之后，他会觉得自己已经得到释放、得到自由，已经满足了。 Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? 我们今天的情况如何呢？ Kita karena reformasi juga bebas bisa membaca Alkitab. 我们因为改革以后，我们可以很自由的来读神的话， Kita bisa merenungkannya pagi, siang, malam sesuka kita. 我们可以昼夜思想神的话。 Tetapi adakah kita melakukannya? 我们是否已经醒出来呢？ Adakah kita merenungkan akan firman-Nya? 我们是否已经默想神的话呢？ Tidak hanya merenungkannya menjadi pengetahuan bagi kita, adakah kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? 不然我们不但我们要知道，我们要默想，要知道明白，但是也要行在我们每一天的生活上。 Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-2 ayat ke-26, penulis Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. 雅各书第2章24节告诉我们说：“你们不要行道，不要单单听道。” Jadi seolah-olah penulis Yakobus ini mengatakan kita janganlah firman itu sekedar menjadi aletheia, jadi pengetahuan saja kebenaran yang diketahui, tetapi jadikanlah itu dikayosune, jadikanlah itu kebenaran yang dilakukan. 所以呢，雅各书告诉我们说，我们这个对真理方面的认识，不是单单头脑方面，也要行在我们的生活上。 Dan kalau kita mau menjadi orang yang demikian, kita harus benar-benar tertanam di dalam firman Tuhan. 我们应该在神面前要叫这样的人的话，我们应该有一个饥渴的心。 Jadi refleksi bagi kita, apakah kita benar-benar lapar dan haus akan kebenaran yang dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya. 所以在这里反映给我们，让我们知道，我们这个真理告诉我们说，我们是否已经真正成为一个饥渴慕义在神面前饥渴慕义真理的人。 Dan ketika kebenaran yang adalah di kayosune itu kita lakukan, maka kita pun akan sehari lepas sehari menjadi serupa dengan Kristus. 就是我们可以在我们的生活上行出来这个离开耶稣美这个真理以后，我们就天天一天比一天更像我们的基督。 Itulah yang Paulus tuliskan di dalam surat Roma pasal 8 ayat ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 那么在这里就好像保罗在罗马书第8章29节那里告诉我们的话，况且我们的软弱与圣灵帮29节，我们晓得因为他预先知道所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。 Seharusnya kebenaran yang kita ketahui itu dan kita lakukan itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. 就好像我们在认识到这个真理之后，我们行在这个真理当中，我们一天就一天要比跟主耶稣基督相似。 Dan itulah sesungguhnya makna daripada pemuritan. Pemuritan itu sesungguhnya kita mengikut Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. 所以呢，这个门训方面的意思就是说，叫我们可以一天比一天更像主耶稣基督。 Adakah kita memiliki kerinduan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus? 我们有没有这个渴慕的心，一天要比一天更像耶稣基督呢？ Jika kita demikian, artinya kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. 所以我们若是这样的话，我们就是成为一个真正饥渴慕义的人。 Dan jika demikian, kita akan dipuaskan dengan firman-Nya. 我们这样的话，神的话就要兼顾我们每一个人。 Kita menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak ada hal yang lebih berarti selain kita memiliki Kristus. 所以我们就认识到，在这个世界上没有比一种更加的宝贵，除了认识主耶稣以外。 Itulah kepuasan yang sejati
hidup di dalam Kristus. 所以这是神所给我们在主里面活着的一种能力。